Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi dan juga pengajar kita yang mulia Ustaz Syafi, dan yang saya muliakan semua para asatizah maupun dalam dan daripada luar negeri, dan sekalian bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin-hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah, malam ini kita hidup bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati, dia hidup sama-sama kita. Daripada awal sebelum Allah jadikan alam semesta ini sampai saat ini Rasulullah bersama-sama kita. Dan begitulah dia, Allah Ta'ala telah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat kepada alam semesta. Bagaimana alam ini hendak ada dan terus ada kalau sekiranya pembawa rahmat sudah mati? Tak mungkin. Kalau Allah telah jadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebabnya untuk rahmat kepada alam, tak mungkin baginda Nabi sudah mati dan alam ini masih wujud. Kerana wujudnya alam ini ialah dengan rahmat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan alam ini semuanya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang telah kita baca dalam maulid tadi, dan demikianlah dalam riwayat-riwayat yang banyak, yang di mana Allah Ta'ala telah bertanya kepada Nabi Allah Adam AS, apabila baginda Adam AS memohon taubat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menyebutkan, Ya Allah, terimalah taubatku dengan barakah syafaatnya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bertanya, hai Adam, dari mana kau tahu nama Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka menjawab Nabi Allah Adam alaihissalam, Ya Allah, di saat pertama kau menyiapkan roh dalam jasadku, aku melihat setiap tiang-tiang arash tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tahu tidak ada nama yang diletak sebelah namamu ya Allah, melainkan adalah dia seorang yang sangat kau kasihi. Maka menjawab Allah SWT, benar wahai Adam, laulahu ma khalaqtuka, kalau tidak kerana Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku jadikan kau. Dalam riwayat yang lain Allah menyebutkan, laulahu ma khalaqtu khalqa, kalau tidak kerana Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku jadikan makhluk seluruhnya. Jadi Allah jadikan alam seluruhnya ini kerana siapa? Kerana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dia. Kerana dialah yang Allah jadikan sebagai wasilah, sebagai sebab untuk membawa rahmat kepada alam ini. Bagaimana mungkin yang si pembawa rahmat sudah mati dan alam ini masih wujud? Tak mungkin. Maka dengan sebab itulah hari ini kita hidup bersama-sama Rasulullah SAW. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kita bahawa setiap jiwa orang beriman sentiasa hidup dengan Nabi SAW. Kita dalam solat kita, semua kita membaca Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atas kau wahai Nabi. Kita bicara dengan Nabi SAW. Bagaimana kita bicara kalau Nabi sudah meninggal? Nabi hidup bersama kita. Tapi Ustaz, bagaimana kalau sekiranya kita pergi ke Madinah, makam Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ya, itulah maqam pada zahirnya, pada hukum syariatnya. Tapi roh yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan alam seluruhnya daripada awal dan sampai ke akhirnya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diwujudkan oleh Allah sebelum dilahirkan ke dunia ini. Hari ini kita menyambut Maulid Rasul alaihi salatu wassalam yang sudah berlalu sudah berapa tahun tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita kira kalender hijrah kita 1434 tahun. Itu hijrah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah pada umur baginda 53 tahun. Jadi kalau begitu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari saat lahirnya sampai kita pada hari ini sudah 1487 tahun hijrah, tuan-tuan. Subhanallah, walaupun sudah 1000 tahun lebih, tetapi masih segar kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia sentiasa hidup bersama kita. Maka beruntung, bertualah mereka yang sentiasa jiwanya hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah Ta'ala telah tegas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبون من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kamu sangka orang yang mati terbunuh dalam fi sabilillah itu mati. Jangan. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, sentiasa diberikan rezeki. Jawapan kita, antara orang yang mati syahid fi sabilillah dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih mulia, tuan-tuan dan puan-puan? Sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah makhluk yang termulia, teragung, yang tidak ada siapa yang melebihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang mati syahid fi sabilillah, Allah sudah beri warning, jangan kamu ingat mereka itu mati, tapi mereka itu hidup di sisi Allah. Inikah pula baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda seterusnya hidup dan segar dalam jiwa orang beriman. Hanya orang yang sudah mati jiwanya, sudah mati nurnya, dia mengatakan Muhammad sudah mati. Tetapi bagi orang beriman, sentiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup segar dalam jiwanya. Sebab itu pada malam ini, walaupun kita sudah berjauh dengan Nabi 1434 tahun hijrah yang kita kira kalender hijrahnya, tetapi masih segar kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, bertualah mereka yang telah didatangkan Allah dalam majlis-majlis untuk kita memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang baginda orang yang selayaknya untuk dipuji. Sebab itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dia Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Apa arti Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan? Yang sangat terpuji. Maka itulah dia hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa terpuji dan selalu dipuji, kerana dialah Allah Ta'ala telah khususkan dengan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita yang datang dalam majlis ini, walaupun memang kita manusia tak sunyi pada salah silap dan kekurangan, tapi mudah-mudahan dengan barakah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita dan menerima semua amalan-amalan kita, dan dimatikan kita semua dalam iman dan Islam, dan dipakaikan kita bersama sekalian para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah panji-panji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat rahmat dan barakatnya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dengan itu saya mengundurkan diri. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya singkat ini ada tersilap kata, terkasar bahasa atau tersimpan perasaan. Mudah-mudahan dapat kebaikan untuk diri saya sendiri al-faqir dan untuk sekalian kita bersama. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya juga menjemput sekalian hadirin dan hadirat pada hari Jumaat yang akan datang ini, tanggal 25 Januari, iaitu kami juga ada mengadakan majlis Rasulullah SAW di Masjid An-Nahdah di Bishan. Ustaz kita, Ustaz Syafiq pun ada juga di Johor. Jadi kalau siapa yang tak sempat ke Johor, boleh singgahlah ke Bishan di Nahdah. InsyaAllah kita akan mulakan
majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda buktinya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada manusia, satu hari dia akan kecewa kerana kekasihnya akan mengecewakan dia. Tapi siapa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan dikecewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan sambut dia daripada dunianya sampai di akhirat. Rasulullah akan terima kedatangannya. Maka beruntunglah mereka yang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, saksikanlah ya Allah kami yang ada dalam majlis ini, semua kami cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami menghadap wajah baginda Nabi kami walau sekelip mata dalam hidup ini sebelum mati kami. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Ustaz Syafiq akan sama-sama kita pada hari Ahad pagi di Masjid Sultan, tuan-tuan dan puan jangan lupa. Dan pada hari Ahad malam Seninnya tanggal 27 hari bulan Januari ini, hari Ahad, insyaAllah saya pula akan ke Johor untuk sama-sama kita bermaulid di Masjid Bandar Baru Kuda, iaitu belakang Angsana, tempat kontra shopping makan sana. Silakanlah ya, daripada maghrib sampailah ke malam. InsyaAllah kita gemarkan manusia-manusia beriman untuk dengan gelombang selawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك وتكرم وتحنن على النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami semua cintai, Al-Mukarram Fadil Ustaz Syafiq, mata'ana Allah bituli hayati. Yang kami hormati dan kasihi Al-Mukarram Ustaz Tunku Muhammad Fauzi. Semoga Allah memberikan semua asatizah kita, pejuang-pejuang kita, umur yang panjang dan afiah agar dapat memimpin anak-anak dan juga masyarakat Singapura khususnya agar terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami kasihi barisan asatizah, yang saya hormati muslimin muslimah rahimakumullah, sambutlah salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai langkah pertama untuk saling mengasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan yang kami hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang mana Allah khususkan untuk kelahiran Rasulullah SAW berada dalam bulan ini. Tuan-tuan, bulan Ramadan, orang Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW telah pun berpuasa. Bulan Syawal, mereka telah menyambut Idul Fitr. Bulan Dhul Hijjah, atas syariat daripada Nabiullah Ibrahim, mereka telah melakukan tawaf. Tapi Allah khususkan satu bulan yang belum ada keistimewaan sebelumnya, agar bila datang bulan itu tidak dikongsi apa-apa keistimewaan, kecuali hanya kerana kami datang, hanya kerana kami raikan, hanya kerana ada kegembiraan di dalam hati kami. Tidak ada sebab lain, bukan sebab berpuasa, bukan sebab hari raya, bukan sebab pergi haji, tapi sebab kelahiran Rasulullah SAW. Begitu Allah khususkan hari Isnin. Di dalam hari Jumaat, yang mana terlalu banyak peristiwa dikatakan Nabiullah Adam turun pada hari itu daripada syurga. Begitu hari Sabtu diberikan kepada kaum Yahudi, begitu hari Ahad diberikan kepada kaum Nasara. Tapi Allah khususkan sebuah hari agar pada hari itu yang mana Nabi SAW sendiri meraihkan, dzakal yaum wulidtu fihi wa fihi unzil, itulah hari aku dilahirkan dan itulah hari aku diturunkan wahyu, iaitu dikhususkan, tidak ada pengkhususan lain kecuali kerana kelahiran Rasulullah SAW. Begitu juga dengan tempat kota Mekah, Masjidil Aqsa telah banyak ada keistimewaan, tapi kota Taibah
Ya Taibah. Itu belum ada keistimewaan kecuali selepas datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Tidak kenal maka tidak cinta. Ungkapan penuh makna. Maka saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan rahimakumullah, khususnya yang ada anak-anak beliau, seperti mana Al-Fadhil Syafi'i nyatakan, bukan yang beliau-beliau, yang anak-anak beliau. Esok nanti kita gegarkan di Masjid Sultan, Al-Fadhil Ustaz Zahid akan memperkenalkan pribadi-pribadi Rasulullah SAW. Tidak ada kesempatan kita nak memperkenalkan Nabi SAW, Nabi yang diutuskan untuk manusia dan jin, Nabi pemberi syafaat, Nabi yang pertama dibangkitkan. Rasulullah SAW memperkenalkan dirinya, Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi, wa ana al-Hashir. Kata Rasulullah SAW, aku Muhammad. Apa arti Muhammad? Muhammad itu bukan hanya yang terpuji, tapi sirah mufa'al yang senantiasa terpuji pada setiap masa. Nah, daripada zaman Rasulullah SAW, para sahabat telah memuji Nabi SAW. Wa ajmalu minka la taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa. Dipuji sehingga ada seorang sahabat yang dahulu pernah mendustai Rasulullah SAW, Ka'ab bin Zuhair, memberikan qasidah memuji Rasulullah SAW, dan Nabi membuka burdahnya dan menyampaikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Pujian itu bukan terhenti pada zaman Nabi, tetapi setiap zaman. Itu yang dinamakan Muhammad. Ada apa pada nama? Ada apa pada zat? Di situ ada segala-galanya. Bahkan Allah memperkenalkan dirinya dengan nama. Begitu juga dengan Ana Muhammad wa ana Ahmad. Ahmad juga dalam bahasa Arab yang terpuji dari segi kualiti pujian tersebut. Kalau Muhammad dari segi kuantiti orang yang memuji. Cuba kita lihat, tidak ada nama Muhammad diwahyukan, diilhamkan sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Tapi apabila dibangkitkan Nabi SAW sebagai tanda kiamat yang pertama itu, semua yang terbanyak nama adalah Muhammad. Kuantiti. Dari segi kualiti, Ahmad yang sangat terpuji. Begitu juga Al-Hashir, begitu juga Al-Hami, Al-Mahi yang dikatakan yang menyelamatkan. Itu bukan hanya syafaat, tapi yang menyelamatkan, yang menghilangkan segala dosa. Bayangkan masyarakat Arab jahiliyah pada ketika itu, tuan-tuan, apabila tunduk jatuh cemetinya, tak ingin mereka pungut kerana kesombongan yang ada pada hati. Masyarakat Arab bila naik kuda, jatuh daripada kudanya, katanya apa? Aku tak jatuh, yang jatuh jubah aku. Kebetulan aku dalam jubah. Kita di mesin jatuh pun masih korek-korek tak apa, tuan-tuan. Itu masyarakat jahiliyah Arab. Sangat-sangat sombong. Jatuh cemetinya, boy, tolong ambilkan cemeti aku. Tapi menjadi sebuah masyarakat yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan wa anal mahi, dan akulah yang menghapus segala-gala dosa-dosa dan kejahatan. Tuan-tuan, kita di dalam tema akhlak Rasulullah SAW, ringkas kita nyatakan, bila menyebut tentang puji, mari kita lihat apa yang Allah puji akan Rasulullah SAW. Allah memuji para nabi. Allah memuji para nabi yang begitu banyak. Ada yang dipuji abdan syakura, seperti Nabiullah Nuh, hamba yang bersyukur. Ada yang memuji seperti Nabiullah Musa, innahu laqawiyyun amin, yang kuat lagi amanah. Tetapi dalam pada semua para nabi, dalam pada Nabi Sulaiman yang diberikan kerajaan, tidak ada kerajaan seperti Nabi Sulaiman yang menggerakkan angin, yang tunduk jin patuh kepadanya. Dalam kerajaan Nabi Musa diberi kekuatan yang penumbuk sulungnya mematikan orang Fir'aun yang begitu amanah sehingga sampai dikawinkan dengan anak Nabi Allah Syu'aib. Begitu Nabi Ibrahim Khalilullah, begitu semua para anbiya alaihimussalatu wassalam. Allah berikan keistimewaan terhadap Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya, dan yang Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas, beyond, dah lepas dah daripada yastik, di atas akhlak yang bukan yang besar. Bahkan Allah meminjam daripada namanya Al-Azim, buang alif lam,
taruh untuk menggambarkan begitu agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama binatang. Sebelum ada yang kita nyatakan human rights, animal rights, Rasulullah SAW pernah dah lama menyatakan jangan biarkan binatang itu, kucing itu tidak diberikan makan, lantaran itu menjadi penyebab engkau ke neraka. Lihat, Nabi SAW pernah mengisahkan dahulu di zaman Bani Israel, ada seorang wanita walaupun profesinya sebagai seorang pelacur, tetapi apabila dia memberi makan kepada seekor anjing, maka diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru daripada segi binatang. Belum lagi prisoners of war. Sebelum ada undang-undang POW, Rasulullah SAW telah menyatakan jangan biarkan mereka-mereka di bawah terik sinaran matahari. Cukuplah. Cuba lihat Rasulullah dengan keluarganya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dengan keluarganya, dan akulah yang terbaik dengan keluargaku. Cuba kita lihat bagaimana kita dengan keluarga tidak boleh berpura-pura. Kita dengan anak isteri tidak ada masa untuk berpura-pura, dan kitalah yang paling tertinggi. Tidak ada majikan di atas kita lagi. Disitulah akhlak, dan disitulah ditonjolkan Rasulullah SAW. Begitu Sayyidatina Aisyah sendiri istrinya memberi testimoni, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Tuan-tuan, sebagai take away, pembawaan pulang pada pertemuan ini, mari satu akhlak Nabi SAW yang sangat mudah dalam berjuta-juta akhlak yang tidak terkira, kita bawa pulang satu. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh para sahabat, antaranya Abdullah bin Al-Haris menyatakan, yang terbanyak senyuman di antara insan yang aku kenal dan aku pernah lihat adalah Muhammad Rasulullah SAW. Senyumannya karena besar dan bahasa. Beliau itu senyum. Beliau adalah orang yang suka senyum. Mari tuan-tuan, kita keluar dari dewan ini, kita lihat kembali bagaimana peristiwa-peristiwa Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Pernah dikatakan Nabi SAW mengajak untuk jogging. Wahai Aisyah, pergi jogging, jom kita jogging, bergurau. Sayyidatina Aisyah menang. Pada masa itu masih kurus. Selang beberapa kali perjalanan, Nabi ajak jogging lagi. Jom kita jogging. Jogging. Nabi SAW pula menang. Dan Nabi SAW tersenyum pada masa itu. Banyak peristiwa Rasulullah SAW tersenyum. Sayyidatina Aisyah pernah seketika bermain dengan anak patung. Nabi tanya, apakah ini? Inilah kuda. Kenapa kuda ini mempunyai sayap? Apakah engkau tidak pernah mendengar kuda Nabiullah Sulaiman mempunyai sayap? Nabi SAW tersenyum, tuan-tuan rahimahullah. Bersama Nuaiman, salah seorang sahabat yang boleh dikatakan relatif paling kelakar orangnya, tapi dia beriman. Tapi radhiyallahu anhu, pernah dia mempermainkan salah seorang sahabat yang lain. Pergi mereka bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nuaiman diberikan amanah, seorang sahabat lain diberikan amanah untuk memberi makan. Datang waktu makan, tak diberi oleh sahabat tersebut. Nuaiman pun kata, berikanlah aku makan. Oh, tak boleh. Belum masa makan. Oh, kau nak tekan aku? Tak apa. Nuaiman pergi dekat Arab Badui. Arab Badui ni tak berapa nak, apa kita kata, tak berapa nak maju sikit. Mereka ni orang kata ibarat orang-orang dusun. Pergi ke Arab Badui, kata dengan Arab Badui, kau nak tak aku jualkan seorang hamba? Tapi ni hamba, jangan sembarang hamba. Dia dari bangsa Arab. Bukan saja bangsa Arab, dia ni ada sakit sikit. Dia ni tak boleh terima hakikat diri dia tu hamba. Psikologi dia tak terima. Berapa kau nak jual? Aku jual murah-murah saja, 10 ekor unta. Boleh, 1 ekor unta dah kaya tuan-tuan. Kalau 1 kereta saja, road tax, insurance, UE, parking, liability. Kalau unta tu aset, dagingnya, lemaknya, susunya, aku kasih kau 10 ekor unta. Kembali dia, ini dia hamba. Mereka pun ambil tali, mereka pusing-pusing, masukkan kat kepala sahabat tersebut. Kata sahabat tu, anak horor, aku ni bebas, aku ni bukan hamba, apa yang kau nak beli aku ni? Tak apa,
orang dah cerita dah pasal kau punya masalah peribadi ni, memang kau sakit. Tak apa, ikut kita, tak apa. Sampai dibawa, sampai ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mana dia sahabat tu? Aku dah jual dah. Sekembalinya mereka, Sayyidina Abu Bakar pun menceritakan segala cerita. Sahabat satu ni tak puas hati, bawa pergi Rasulullah SAW, bawa pergi baginda Nabi SAW. Nabi bukan seorang sosok tubuh yang terus menghukum dan marah. Fadhahika, Nabi SAW pun tersenyum tawa gembira. Tuan-tuan rahimakumullah, banyak lagi peristiwa kisah Nabi SAW tersenyum gembira. Di antaranya pernah seorang datang kepada Rasulullah SAW dengan menyatakan, aku ini celaka, halaktu. Kenapa? Aku ni berjimat dengan isteriku bila di siang Ramadan. Oh, kalau ustaz kita datang, astagfirullahaladzim, apa ni, kau tak boleh tahan ke sekejap? Oh tidak, maaf tuan. Nabi SAW menyatakan, a'tiq raqabah, bebaskan hamba. Aku tak ada hamba. Tasyam syahrain mutatabi'in, puasa kau. Aku ni tak boleh puasa. Kalau begitu, berikan makan 60 orang miskin. Aku tak ada duit nak beli makan. Kalau kita ambil sikit je duit, berikan kepada orang miskin dalam keluarga-Mu. Akulah yang paling miskin dalam keluarga-Ku. Nabi SAW senyum dan gembira dan ketawa. Tuan-tuan, akhir sekali kita lihat di saat dikatil pembaringan, sewaktu wafatnya Rasulullah SAW, intiqalihi ila rafiqil a'la, Nabi SAW diberi kekuatan sedikit, sanggup bila Nabi berdiri, Nabi membuka langsung tirai dan melihat para sahabat-sahabat Nabi SAW dengan senyuman yang gembira. Tidak bolehkah kita senyum kerana mengikuti sunnah baginda Nabi SAW? Tidak cukupkah alasan untuk kita senyum gembira atas kewujudan insan yang bernama Muhammad SAW? Tuan-tuan rahimahullah, sedikit daripada akhlak Nabi SAW, senyumlah, senyumlah, senyumlah dengan penuh alasan syar'i. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.